Antara paparan menarik hari ini. Gerakan masih relevan. 50 saksi pendakwa akan dipanggil kes rasuah Wan Saiful. Pemandu lori dipenjara 6 bulan ugut bunuh Perdana Menteri di TikTok. Presiden Gerakan Dominic Lau berkata partinya masih relevan dalam lanskap politik negara. Katanya undi Gerakan meningkat sejak menyertai Perikatan Nasional khasnya selepas pilihan raya negeri Melaka dan Johor serta PRU15. Ini menunjukkan kerelevanan kami. Gerakan mentadbir Pulau Pinang dari 1969 hingga 2008 ketika menganggotai Barisan Nasional. Tetapi ia kehilangan negeri itu kepada DAP yang ketika itu sebahagian daripada Pakatan Rakyat pada PRU 2008. Selepas prestasi buruknya pada PRU 2018 dan susulan kejatuhan Kerajaan Barisan Nasional buat julung kali dalam sejarah negara, Gerakan meninggalkan BN pada Jun 2018. Pada Februari 2021, ia menyertai PN. Lau yang juga timbalan pengerusi PM menyangka dakwaan Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abu Faisal bahawa Bersatu hilang hala tuju. Ahli Parlimen Bukit Gantang itu juga mendakwa Bersatu jarang menemui ahli parlimennya untuk membincangkan dan menangani cabaran dihadapi di kawasan mereka. Tetapi beliau menegaskan semua isu sama ada nasional atau tempatan dibincangkan secara kolektif dalam mesyuarat peringkat tertinggi PN untuk mencari penyelesaian. Katanya apa yang didakwa Syed Hussein tidak benar kerana kami mengadakan mesyuarat dalam Majlis Tertinggi Gabungan di mana kami berkongsi pendapat, cadangan dan membuat keputusan bersama. Sebarang perselisihan faham boleh diselesaikan melalui perbincangan khasnya dalam Gerakan. Katanya jika ada isu, ahli boleh bangkitkan dan kita boleh selesaikan di peringkat parti. Tetapi jika Gerakan tak dapat selesaikan sesuatu masalah, kita bawa ke peringkat PN dan selesaikan. 50 saksi pendakwaan akan dipanggil memberi keterangan dalam bicara kes pengubahan wang haram dan rasuah dihadapi bekas Ketua Penerangan Bersatu Wan Saiful Wanjan berhubung projek Jana Wibawa di Mahkamah Session. Timbalan Pendakwa Raya Rashidah Murni Azmi memaklumkan perkara itu semasa pengurusan kes di hadapan Hakim Rozina Ayub. Katanya sebahagian besar pernyataan saksi itu agak panjang, maka prosiding bergantung kepada pemeriksaan balas oleh pihak pembelaan. Peguam Chetan Jetwani yang mewakili ahli Parlimen Tasik Geluguk itu berkata pihaknya belum menerima pernyataan saksi pendakwaan tetapi telah menerima 4 ikatan dokumen berkaitan kes dan berharap pernyataan saksi dapat diberi lebih awal bagi membuat persediaan sebelum perbicaraan bermula. Rozina berkata tarikh perbicaraan pada 25 hingga 27 Mac, 29 dan 30 April dan 20 hingga 21 Mei, 19 hingga 21 Jun, 24 dan 25 Jun, 10 hingga 12 Julai serta 8 dan 9 Ogos dikekalkan selain menetapkan tarikh tambahan bicara pada 19 hingga 23 Ogos. Difahamkan antara saksi yang akan dipanggil ialah kaki tangan bank dan suruhanjaya syarikat Malaysia serta ahli politik. Wan Saiful didakwa meminta suapan wang daripada Lian Tan Chua sebagai dorongan untuknya membantu syarikat Nepturis Neighbourhood mendapatkan projek Center Span Road setika persimpangan Lebuh Raya Pantai Timur daripada Kerajaan Malaysia secara prakelayakan yang jumlah keseluruhannya RM232 juta. Beliau juga dituduh menerima bagi dirinya suapan wang tunai RM6,962,694.54 melalui akaun CIMB Bank Berhad milik syarikatnya, WSA Advisory Group Sdn Bhd daripada akaun Maybank Islamic Berhad milik syarikat Nepturis Sdn Bhd sebagai upah membantu syarikat Nepturis mendapatkan surat setuju terima bagi projek itu. Kedua-dua perbuatan itu didakwa dilakukan di Royal Lake Club, Taman Tasik Perdana pada April 2022 dan di CIMB Bank Berhad Cawangan Bukit Tungku, Taman Tungku Bukit Tungku antara 8 Julai 2022 hingga 30 September 2022. Wan Saiful juga didakwa atas 18 pertuduhan pengubahan wang haram, membabitkan RM5.59 juta dengan memindahkan dan menggunakan wang hasil aktiviti haram itu antaranya untuk membayar pembelian sebuah kereta jenis Ford Ranger, pembayaran kepada Majlis Sukan Negara Malaysia selain memindahkan wang berkenaan ke beberapa akaun syarikat termasuk milik syarikat Sinar Karangcraft Sdn Bhd. Kesemua kesalahan itu didakwa dilakukan di cawangan CIMB Bank Berhad Bukit Tungku di sini antara 12 Ogos dan 13 November 2022. Mengikut Seksyen 4-1-B Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. Seorang pemandu lori dijatuhi hukuman penjara 6 bulan oleh Mahkamah Session kerana mengeluarkan ugutan bunuh terhadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam sebuah video TikTok tahun lepas. Hakim N. Priscilla Hemamalini menjatuhkan hukuman itu ke atas Faizal Muhammad selepas dia mengaku bersalah atas tuduhan mengikut Seksyen 233-1-A Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 iaitu menggunakan mana-mana kemudahan rangkaian atau aplikasi untuk mengugut atau mengganggu orang lain. Tahun lepas, Faizal membuat naik video TikTok menawarkan RM5 juta kepada sesiapa yang sanggup menembak PMX merujuk kepada Perdana Menteri ke-10 dan
menteri-menteri lain. Laporan polis kemudiannya dibuat berhubung kandungan video itu dan video itu telah diturunkan. Terdahulu semasa mitigasi, Faizal merayu kelonggaran daripada mahkamah dan meminta hukuman denda kerana dia menyara keluarga dan ibu yang tidak sihat. Bagaimanapun Timbalan Pendakwa Raya, Nur Ilya Ilyana Nur Azman menggesa agar hukuman pencegahan dijatuhkan. Sekian berita hangat di TV pada hari ini. Jangan lupa untuk follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV.